Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersiaran dalam kalender jenayah edisi 16 Mac 2018. Jumlah kerugian sudah jutaan ringgit. Berita mengenainya juga sering disiarkan di media. Namun penipuan menerusi panggilan telefon seperti Makau Scam terus menjadi masalah. Betapa tidak, ada saja yang mudah percaya dan menjadi mangsa penipuan itu. Zaman ini zaman orang sanggup berbuat apa saja untuk mengaut untung mudah. Justru berhati-hatilah. Ikuti laporannya. Macam-macam penipuan tu ada lah ni daripada panggilan telefon. Yang sedihnya ramai ditipu walaupun dah banyak kali kes ni dibongkar. Ada yang dakwa akaun peribadi dibeku pasal buat jenayah. Ada yang kata hutang. Macam-macam lagi lah. Kalau dah penipu, penyangak ni memang kerja kecil orang je. Nak buat dia mudah? Haram jadah tu. Baru ni ada orang telefon aku, kata kereta aksiden di Sabah. Suruh pergi sana situ. Lepas tu ngaku dia polis pula. Dasar penipu. Bila aku sound, tahu pula letak telefon. Tengok video ni. Halo, Encik. Ya. Saya Korporal Moha bin Yahya daripada IPD Balai Polis Trafik Bahagian Kota Kinabalu Sabah ya. Ya. Okey, Encik boleh datang ke Balai Polis Trafik Bahagian Kota Kinabalu Sabah sekarang tak? Saya bukan ada kat sini. Kamu dekat mana? Kamu dekat mana? Apa dia? Kamu boleh datang ke Balai Polis Trafik Bahagian Kota Kinabalu Sabah, Encik? Saya bukan duduk Sabah. Ni kenapa pula kena saya datang? Okey, macam ni ya. Sebab saya pergi pada Encik untuk memberitahu laporan yang saya terima daripada pihak IPK tadi. Untuk Daripada? memberi kerjasama menjalankan catatan laporan yang saya terima daripada pihak Ibu Pejabat Kontingen tadi. Sebab di sini dalam laporan ini ingin memberi kerjasama menjalankan catatan berkenaan dengan kes pelanggar lari yang telah melibatkan atas nama Encik. Ni pada 16 Oktober lepas berlaku dekat Sanakan Sabah, Encik. Oh, tak betul lah tu. Tak betul? Dia macam salah orang je telefon. Salah orang, okey. Kalau salah orang, saya buat kesalahan dulu. Nama kamu... Nama IC... IC tu macam salah je. IC tu macam salah je. Hello? Nak tengok kan? Aku betul-betul sedih. Yang kena tipu tu bukan rugi sikit-sikit, RM100,000. Tolonglah jaga-jaga sikit ha? Benda tipu hak macam ni bukan benda baru. Dah lama. Penjenayah, penyamun, penyengak, apa jaga? Aku berhati ni. Tunggu.
Penakut dan dayus. Mungkin itu yang boleh dilabelkan kepada seorang suami yang membelasah dan menetak isterinya dengan parang yang tular di laman sosial 8 Mac lalu. Kejadian pada 9 pagi di kawasan perindustrian Klang Jaya, Taman Sentosa Klang itu menyaksikan lelaki terbabit membawa bersama rakannya untuk membelasah isterinya. Selepas 5 hari melarikan diri, suami dayus berusia 37 tahun bersama rakannya ditahan di tepi jalan bandar Parkland Klang. Puncanya dia bertindak sedemikian adalah kerana cemburu. Ikuti laporan selanjutnya dan ikuti rangkuman Kalender Jenayah minggu ini. Semasa di tempat kejadian, bapa pengadu iaitu Somu bersama seorang lagi rakannya bernama Morgan dalam memukul mangsa dengan menggunakan tangan, kaki dan juga menggunakan parang panjang sehingga mangsa mengalami pendarahan di beberapa bahagian tubuh. Somu iaitu suspek utama dengan dibantu oleh Morgan telah mengheret mangsa dan memaksa mangsa masuk ke dalam motorkar sebelum membawa lari mangsa dengan menggunakan sebuah motorkar jenis Proton Satria berwarna biru muda. Pengadu tidak tahu apakah punca sebenarnya kejadian ini dan tidak tahu di manakah ibunya telah dibawa lari. Mangsa kemudiannya dikatakan telah dibawa ke sebuah klinik perubatan di kawasan Banting selepas kejadian, iaitu lebih kurang jam 10.15 pagi. Namun pihak klinik tersebut tidak mahu menerima mangsa. Dan kemudiannya mangsa telah dibawa terus ke Seremban oleh kedua-dua suspek tadi. Dan suspek suruh menghantar mangsa ke hospital Tuanku Jaafar, Seremban, dan seterusnya kedua-dua suspek tadi terus melarikan diri. Mangsa telah menerima rawatan di zon merah Hospital Tuanku Jaafar, Seremban, dan mangsa mengalami kecederaan luka di bahagian kepala, pergelangan tangan kiri, kedua-dua belah kaki dan juga di belakang badan. Hasil daripada maklumat telah menyatakan kedua-dua suspek tadi telah melarikan diri dan pihak kita telah menubuhkan satu pasukan khas untuk mengesan kedua-dua suspek tadi. Somu direman pada pagi ini dan kita dapat reman sehingga seminggu iaitu sehingga 19 bulan. Manakala tangkapan Morgan kita telah mendapat reman juga seminggu 12 sehingga 18 bulan. Kes telah disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Kesiasaan dan jika disabitkan dengan kesalahan boleh dijatuh hukum dengan hukuman penjara yang boleh sampai 20 tahun. Diserang dengan pedang samurai, bagaimanapun umurnya panjang. Selepas tetakan daripada pedang itu terkena pada telefon pintar iPhone di dalam beg pinggangnya. Dalam kejadian di depan kedai serbaneka di Tendung, Pasir Maras pada 4 pagi Ahad lalu, mangsa Muhammad Badriman Adnan, 18 tahun, cedera pada tangan kanan, belakang badan dan kepala. Dia diserang 8 lelaki dan menerima rawatan di Hospital Raja Perempuan Zainab II sebelum dibenarkan pulang. Setakat ini kita tidak pasti apa motif dia diserang. Pengakuan mangsa sendiri mengatakan dia tidak ada musuh dan tidak mengetahui kenapa dia diserang. Kami sedang membuat kemungkinan motif penyerangan itu berlaku. Buat setakat ini kita belum ada tangkapan dan saya menyeru kepada orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan dengan kes ini, silalah menghubungi polis di balai polis terdekat. Ini kameraman lalu. Ini kameraman lalu.
Seorang guru di sebuah maktafis di Kuantan membuat laporan polis mendakwa 21 pelajarnya didera secara seksual oleh seorang lelaki yang juga pemberi sumbangan kepada mahat berkenaan. Sumber berkata guru berusia 22 tahun itu membuat laporan polis di IPD Kuantan Isnin lalu selepas pelajar yang terbabit mengadu kepadanya. Menurut laporan polis itu, kejadian membabitkan pelajar lelaki berusia antara 14 hingga 17 tahun yang dipaksa menghisap kemaluan lelaki terbabit berlaku sejak Ogos tahun lalu. Malah suspek turut meliwat 6 pelajar berkenaan. Maktafis swasta yang beroperasi di bandar itu ditubuhkan pada tahun 2011 dan mempunyai 5 guru serta 55 pelajar termasuk 10 pelajar perempuan yang semuanya tinggal di asrama. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Daerah Kuantan Superintenden Kama Azural Muhammad berkata pihaknya sudah menahan suspek yang berusia 41 tahun di sekitar bandar itu Isnin lalu. Tiga lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Air Melaka pada Rabu atas dua pertuduhan mengedar 201.2 kg dadah jenis metafetamin awal bulan ini. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan terhadap So Boon Ki, 34 tahun, Kuan Seng Hieng, 38 tahun dan Chen Gialin, 47 tahun di hadapan magistrate. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa bersama-sama mengedar dadah jenis metafetamin berat kasar 62.5 kg dan 138.7 kg di dapur sebuah rumah di Aikroh jam 4 petang pada 3 Mac 2018. Kedua-dua pertuduhan itu didakwa mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 39B-2 Akta yang sama dan dibacakan bersama Seksyen 34 Kanun yang sama yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati. Dua suspek yang membuli dan mencuri telefon pintar serta beg sandang milik seorang remaja orang kurang upaya OKU dalam kejadian di padang permainan Taman Seri Keluang ditahan polis tengah malam tadi. Video berdurasi 32 saat itu memaparkan kejadian buli menjadi viral di media sosial. Sejak malam tadi antara lain memaparkan seorang daripada suspek membuli remaja OKU terbabit dengan menggunakan sebatang kayu di taman permainan kenaan. Ketua Polis Daerah Keluang, Asisten Komisioner Muhammad Laham berkata bapa remaja OKU kenaan membuat laporan polis selepas melihat video anaknya dibuli petang semalam. Katanya dua suspek kenaan yang berusia 20-an itu ditahan tengah malam tadi selepas menerima laporan polis daripada bapa mangsa. Baiklah, sekian saja kalender jenayah minggu ini. Jangan lupa terus mengikuti kami dalam kalender jenayah untuk paparan berita menarik sebagai pengajaran dan panduan. Anda juga boleh salurkan maklumat mengenai apa saja kegiatan jenayah menerusi email kalenderjenayah@gmail.com. Sekian saja, saya Asriza Aris dan kru produksi kalender jenayah. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam hormat.